Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, keputusan Kerajaan Sarawak menubuhkan Lembaga Pembangunan Sago dan Nipah baru-baru ini merupakan suatu keputusan yang tepat dan betul. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazwari Tun Datuk Abang Openg berkata, keputusan ini sudah pasti akan membangunkan industri kedua-dua tanaman tersebut sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk tempatan pada masa depan. Minggu lepas, saya ada maklumat sidak sains yang mengatakan bahawa carbon storage di kawasan mangrove yang sebenarnya kawasan mangrove mempunyai 3 kali ganda storage daripada pokok-pokok yang ada. Ini satu pembaharuan sains. Sebab itu saya nampak bahawa tepat apabila kita menubuhkan Sago and Nipah Development Board. Dan Oyak Dalat adalah pusat kajian untuk industri yang baru ini. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Galeri Warisan Melanau Oyak di Dataran Oyak pada Sabtu. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, Lembaga Pembangunan Sago dan Nipah ini akan membangunkan ekonomi kawasan luar bandar pada masa akan datang. Pada majlis sama, beliau turut meluluskan permohonan projek rakyat di kawasan Dun Dalat, antaranya Galeri Warisan Melanau Fasa 2 bernilai 5.5 juta ringgit, Waterfront Oyak bernilai 23.8 juta ringgit dan Kompleks Mini Kerajaan bernilai 34 juta ringgit. Kesemua projek pembangunan ini akan mengubah lanskap Oyak ini menjadi kawasan yang membangun dalam jangka masa panjang. Terdahulu, kehadiran Premier Sarawak telah disambut oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah dan dipersembahkan seni mempertahankan diri oleh 20 orang pesilat dari Kumpulan Seni Silat Tapak Helang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Oyak sebelum merasmikan Galeri Warisan Melanau Oyak serta melihat sendiri sejarah kaum Melanau yang dipamerkan di galeri tersebut. Galeri Warisan Melanau Oyak ini terdiri dari 2 bahagian utama iaitu Galeri 1 dan Galeri 2 di mana Galeri 1 memaparkan sejarah awal penempatan di Oyak serta mempamerkan artifak-artifak yang berkaitan dengan budaya dan warisan masyarakat Melanau Dalat dan Oyak. Artifak-artifak ini merupakan koleksi warisan yang disumbangkan oleh individu di kawasan Dalat dan Oyak. Manakala Galeri 2 pula akan mempamerkan tentang ekonomi, amalan kebudayaan, tempat-tempat menarik dan tokoh-tokoh tempatan masyarakat Melanau. Galeri Warisan Melanau Oyak ini turut menyediakan pakaian tradisional untuk kegunaan para pengunjung mengambil gambar sebagai kenangan. Selepas itu, beliau melawat tapak pameran pembangunan Dun Dalat yang disertai beberapa jabatan dan agensi kerajaan yang mengetengahkan pembangunan bahagian muka selain memperkenalkan produk tempatan di gelanggang bola keranjang SJKC Yakti. Dalam hal itu, Premier Sarawak memberitahu Kerajaan Sarawak kini sedang meneliti hala tuju yang baru bagi mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Menurutnya, menyedari keperluan itu, Kerajaan Sarawak kini meneroka New Economic Growth dan Revenue Engineering bagi memastikan Sarawak terus menjana pendapatan untuk membangunkan negeri ini. Sebab itu kerjaan pimpinan saya sekarang tu nak cari hala tuju yang baru. New Economic Growth. Nombor 2-nya New Revenue. Re-engineering tu. Alhamdulillah, kita ada ilham baru untuk membangun Sarawak hingga ke 2030. Ujar Premier Sarawak lagi, ini merangkumi tenaga yang diperbaharui termasuklah dengan hidrogen. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, Kerajaan Sarawak terus meneroka ilham baharu dengan meminda rang Undang-Undang RUU Tanah di dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Undangan Sarawak ke-19 bagi membolehkan Sarawak meneroka apa yang ada di ruang udara iaitu spektrum dan memiliki ruang udara untuk keperluan mikrosatelit. Baru-baru tu kita telah melulus rang Undang-Undang Tanah di mana dalam undang-undang kita ada nyebut siapa ngempun space di atas tanah, ruang udara atas tanah. Saya telah pindah
dan DUN telah bersetuju asal saja space di atas tanah negeri Sarawak ia adalah kepunyaan Sarawak. Sebelum berangkat balik, beliau telah diiringi Datuk Seri Fatimah Abdullah melawat ke booth pameran komuniti bagi melihat pameran alat muzik tradisional Melanau, perubatan tradisional Melanau, permainan tradisional Melanau, makanan tradisional Melanau dan melawat ke Oyak Walk bagi menyaksikan juadah belanggar meja. Terdahulu ketika berucap, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu pembinaan Galeri Warisan Melanau yang menempatkan khazanah dan warisan masyarakat Melanau itu mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan dengan kos sebanyak 5.5 juta ringgit. Katanya pembinaan galeri ini telah mendapat kelulusan daripada Premier Sarawak dan Jabatan Muzium Sarawak. Galeri Warisan Melanau yang telah diluluskan oleh Premier Sarawak pada tahun 2017. Projek mula dari segi bangunan fizikalnya tahun 2019 dan selesai pada tahun 2020, Januari 2020. Kemudian diikuti dengan fasa 2, bahagian interiornya selesai pada tahun 2021 Disember dan artifaknya. Ujar beliau lagi, Galeri Warisan Melanau ini juga dikenali sebagai projek komuniti di mana ia turut dijayakan oleh masyarakat Melanau yang memberi dan meminjam artifak dan sejarah masyarakat Melanau kepada galeri. Pada majlis itu, Datuk Seri Fatimah yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat turut mengemukakan permohonan projek rakyat antaranya Waterfront Oyak berjumlah 23.8 juta ringgit, Muzium Galeri Warisan Melanau 2, Pusat Komersial Oyak berjumlah 9.3 juta ringgit, Masjid Baru Daerah Dalat berjumlah 12 juta ringgit, Hotel Butik Dalat 40 juta ringgit dan Kompleks Mini Negeri berjumlah 34 juta ringgit. Sementara itu, sebelum berangkat ke Oyak untuk program rasmi, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Amran Mazhari Tun Datuk Abang Openg sempat memberi penghormatan terakhir kepada isteri kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, iaitu Allahyarhamah Datin Sri Fiona Nurjanah Wan Junaidi di kediamannya di Jalan Green Kuching pada pagi Sabtu. Ketibaan Premier Sarawak telah disambut oleh Datuk Sri Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Santubong sebelum berkesempatan menunaikan solat jenazah. Jenazah Allahyarhamah Datin Sri Fiona 70 dikebumikan di tanah perkuburan Samariang di sini kira-kira pada jam 10 pagi. Allahyarhamah disahkan meninggal dunia di Borneo Medical Centre Kuching pada jam 6 petang Jumaat. Allahyarhamah mendirikan rumah tangga dengan Wan Junaidi pada 1972 dan dikurniakan 3 cahaya mata. Di Miri pula, jejambat simpang lapangan terbang Miri sepanjang 548 meter kini telah pun siap 95% dan dijangka dibuka sepenuhnya kepada orang ramai pada Julai ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pembinaan jejambat itu merupakan antara pakej di bawah projek Lebuh Raya Pan Borneo, pakej 11 dan membabitkan jalan raya berkembar 2 hala dengan 4 lorong. Katanya apabila siap sepenuhnya projek tersebut akan membantu melancarkan perjalanan trafik sekaligus mengurangkan masalah kesesakan kawasan sekitar lapangan terbang dan juga Ria Miri terutama pada waktu puncak. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas melakukan pemeriksaan di jejambat tersebut pada Jumaat. Manakala di Darul, rakyat perlu memahami hasrat murni kerajaan dan memberi kerjasama menyokong pelaksanaan projek pembangunan demi kebaikan dan manfaat semua pada masa depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul, Safi Ahmad berkata, projek pembangunan seperti menaik taraf jalan raya sememangnya projek berimpak tinggi yang menjadi pelengkap kepada jalan pesisir di Sarawak dan sangat penting dalam memacu kemajuan di kawasan luar bandar. Katanya sebelum ini penduduk di sekitar hanya menyeberangi sungai dengan hanya menggunakan feri Muara Padang Lasak dari Darul ke Pulau Beruit. Namun apabila siapnya jalan pesisir kelak, ia bukan sahaja memudahkan rakyat malah membawa kemajuan kepada kawasan luar bandar.
Beliau berucap demikian semasa mewakili Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Liasan dalam majlis penyampaian cek pampasan tanah projek menaik taraf Jalan Bawang Asan, Jalan Tanjung Manis, Sungai Ilas, Kampung Sebenak Fasa 2, daerah Meradung pada Jumaat. Seramai 49 individu menerima pampasan berjumlah keseluruhan RM303,837.30 melibatkan tanah seluas 49.52 ekar. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.